kita akan mati. Hasan Ali, engkau akan mati. Kalau ikut zon kematian, engkau sudah mati dah. Umur umat Muhammad 60-70 tahun. Bulan 11 ni engkau berumur 73 tahun. Saudara, umur 40 tak kawan masjid, umur 50 tak kawan masjid, umur 60 tak kawan masjid, umur 70 tak kawan masjid. Kita kawan dengan siapa, tuan-tuan? Allah. Semua masjid karya-karya kita ni ada malaikat-malaikat yang menjaga. Salah satu malaikat itu, antara kumpulan malaikat itu yang mencatatkan nama-nama anak karya yang sepatutnya hadir di rumah Allah ni. Ada anak karya, tuan-tuan, yang tak pernah dicatat malaikat. Malaikat tunggu lama dah nama mereka nak dicatat. Tak ada dalam buku malaikat. Siapa dia? Anak kita, menantu kita. Siapa dia? Suami kita. Ada orang yang hantar isteri, suami tak pernah muncul di masjid Jami' ini. Inilah, tuan-tuan, betapa renggangnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tuan-tuan, saya mengatakan, saya quote tadi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, yang selalu disebut. Hisab diri kamu sebelum berlakunya penghisapan yang paling besar di padang mahsyar, di depan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu menjadi orang yang menyesal ketika itu. Jangan menjadi orang yang menyesal ketika itu. Kalau nak menyesal, sekarang ini kita menyesal. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuan-tuan dengar tu, subuh pagi Jumaat masa Covid ni, masjid saya pun baca sekejap aja, baca sikit aja, tak sampai ke situ pun, pendek aja dia baca, menggambarkan kekesalan kita di padang mahsyar bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atas nama kesal macam tu, dia cakap, tuan-tuan, apa dia? Engkau izinkan aku pulang semula ke dunia, nak balik ke semula ke Basrah. Masa tu dunia dah tak ada, tuan-tuan. Kiamat sudah berlaku. Tak ada Basrah dah. Kuantan tak ada, Basrah tak ada, Sungai Hisap tak ada dah, tak ada. Bersaut tak ada dah. Sudah digulung. Macam ni digambarkan, tuan, sudah digulung. Dunia dikiamatkan. Dia terbang macam bulu-bulu ari ayam tu. Dia terbang macam bulu-bulu ari ayam. Bukan bulu utama, bulu ari tu. Kita dah masuk di satu alam, di padang mahsyar, nak minta kepada Allah. Malaikat tanya, berapa lama kau nak balik semula ke dunia? Satu saat. Kau nak buat apa? Nak amal salihah. Aku nak melakukan amal salih, tuan-tuan. Baru nak melakukan amal salih. Saudara yang saya muliakan sekalian, yang akhirnya, yang kelima, apa yang saya sebut tadi, mari kita satu catat sejarah dalam hidup kita. Tuan-tuan dah dengar ceramah demi ceramah, setengah-tengah tuan-tuan dengar ceramah dah 30 tahun, tapi kalau dengar ceramah tak ada kekuatan nak semak bacaan Fatihah. Takut kita dengar ceramah balik, kita dengar datang balik Fatihah tak betul baca, tuan-tuan. Datang balik fardu ain. Tuan-tuan buka buku perukunan, namanya buku perukunan, tuan-tuan tengok, tuan-tuan semak, tuan-tuan baca, banyak 80% daripada apa yang dicerita dalam buku perukunan kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu macam mana nak mati bertemu dengan Allah. Fundamentals, fardu ain, fardu ain, kita tak tahu. Jadi saudara yang saya muliakan sekalian, ini cerita saya lah, tuan-tuan. Bukan cerita tuan-tuan, cerita saya, cerita sebagian daripada kita. Ujungnya saya katakan tadi, mari kita balik sayang Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Balik menyayangi Allah. Balik ni, you have got some power to tell your children in no uncertain term, kamu mesti salat. Kalau kamu tak salat, rumah ni ada dua pintu, satu pintu dapur, satu pintu di luar. Engkau pilih pintu mana? Engkau keluar daripada rumah ini. Betul, tuan-tuan? Cakap dengan anak kita.
Tuan-tuan nak cakap apa? Takut apa tuan-tuan? Takut tak makan kerana anak tak ada? Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh hidup dengan anak tak sembahyang, dengan isteri tak sembahyang, dengan suami tak sembahyang. Satu orang tuan-tuan, cikgu semalam jumpa saya di tempat saya bagi syarahan di surau, di sekolah milik Universiti Islam Antarabangsa. Dia kata dia dah berubah tuan-tuan, dia dah buat, dia isteri dia dah berubah, dia dah dia dah tahajud dah. Saya tak tinggal sembahyang duha tuan-tuan. Cikgu mengajar, kata saya datang ke surau ni, bila saya free saya sembahyang duha dekat surau. Dia kata, dia cerita dengan saya, tapi suami dia tak minat agama, tak minat. Anak 4 orang dah besar tuan-tuan, dah bekerja pun ada anak dia. Tak minat, suami tak minat. Suami tak minat nak ke masjid, suami tak minat nak ke surau, suami tak minat nak jumpa imam, suami tak minat nak jumpa Bilal, suami tak minat nak jumpa orang agama, suami tak minat nak duduk majlis ilmu, tak minat. Kesian dia tuan-tuan, dia nangis-nangis semalam, nangis dia tuan-tuan, depan ramai tu dia nangis pasal dia cerita depan kawan-kawan dia. Inilah tuan-tuan, ramai isteri-isteri yang menahan hati di situ. Okey, akhirnya tuan-tuan dan puan, saya nak cerita sikit dalam masa 1-2 minit. Melalui Yayasan Sabha namanya. Saya ni pengurusi Yayasan Sabha. Sebuah yayasan non-profit making, NGO non-profit making. Yayasan non-profit making. Apa saya nak buat tuan-tuan dan puan? Yayasan ni kita dah tubuhkan 20 tahun, kita bagi satu jenama baru kepada yayasan ini. Apa kita buat? Bantu orang miskin, yes. Bantu fakir miskin, yes. Bantu pelajar-pelajar nak pergi luar negeri, tak ada tiket kapal terbang, kita bantu dia. Bantu pelajar-pelajar yang tersangkut di Mekah, di Egypt, yang tersangkut di Yaman, yang tersangkut di negara-negara di Timur Tengah, kita bantu mereka. Ini yayasan buat. Tapi yang projek yang besar yang kita buat tuan-tuan, yang paling besar sekali sekarang ini, yang sedang diusahakan pagi petang siang malam saya usahakan, apa dia? Kita nak bina Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kita nak bina Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Berapa harga kompleks ini tuan-tuan? 12 juta ringgit. Di mana tempatnya? Sungai Semungkis, Hulu Langat, kira-kira 20 minit daripada Pekan Kajang. 20 minit daripada Pekan Kajang. Kalau daripada Ampang, 20 minit daripada Ampang. Apa bangunannya? Besar. Masjid dalam tu, dalam kompleks tu ada masjid. Masjidnya bukan macam ini tuan-tuan, boleh memuatkan 1000 orang masjid itu. Masjid inilah yang akan berfungsi 24 jam. Bila siap nanti tuan-tuan, kita mula pembinaannya bulan 4 tahun depan ni, insyaAllah bulan 4. Bila kita dapat kutip 4 juta daripada 12 juta, para technician memberitahu kita, pakar-pakar memberitahu, jangan mulakan pembinaan sebelum dapat mengutip 1/3 daripada jumlah kos. 4 juta daripada 12 juta. Sekarang dah ada 3 juta yang kita kutip, tinggal 1 juta untuk memulakan. Bulan 4 ni kita nak mulakan. Tuan-tuan dan puan, apa guna kompleks ini? Guna kompleks ini ialah untuk pengantar tuan-tuan dan puan, kompleks ini namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Gunanya ada 2. Satu, kompleks ini bukan old folks home. Bukan untuk orang tua-tua, bukan rumah orang tua-tua sakit tinggal di situ dan mati di situ, bukan. Kompleks ini mengendalikan satu program, namanya tuan-tuan, program Mati dalam Husnul Khatimah. Pendidikan hujung usia mati dalam Husnul Khatimah. Itu namanya. Programnya saya ulang balik. Pendidikan hujung usia mati dalam Husnul Khatimah untuk tuan-tuan berumur 40, 50, 60, 70, 80, 90 tahun, suami isteri atau tidak suami isteri, datang dalam masa 2 tahun, habiskan 5 modul. Satu modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Bila lapang datang, habis, datang lapang. Bila lapang datang, habis, bila datang lapang. 5 kali datang. Tiap-tiap kali datang, kita bagi ilmu secara berturutan. Fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4, fasa 5. Apa nama ilmunya? Pendidikan hujung usia mati dalam Husnul Khatimah.
Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam